warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. E-learning adalah salah satu kaedah latihan pembelajaran yang moden yang sering digunakan oleh kebanyakan organisasi dan juga institusi. So sebelum saya bercerita lebih lanjut kenapa saya memilih platform Talent LMS, LMS stand for Learning Management System, adalah perlu saya menjelaskan perbezaan antara online learning platform, online course platform dan juga learning management system, di mana ketiga-tiga ini merujuk kepada platform e-learning. So first of all, online learning platform ini dia lebih memfokuskan kepada perspektif pelajar ataupun peserta dan juga pembeli. Pembeli iaitu merujuk kepada organisasi. Manakala online course platform ini pula dia lebih memfokuskan kepada back end dan juga memfokuskan kepada persediaan platform itu sendiri, iaitu yang menggunakan cloud base, dan juga pada masa yang sama difokuskan kepada pengajar dan juga persekitaran pembelajaran yang berkesan. Manakala learning management system atau LMS ni dia lebih bersifat komprehensif. Komprehensif tu maksud dia mencakupi segala aspek, yang di mana secara keseluruhannya dia sebenarnya dia memfokuskan kepada kaedah penyampaian. Penyampaian ini merujuk kepada pengajar, kemudian konten ataupun kandungan kursus, dan juga kandungan kursus ini pada masa yang sama dia merujuk kepada reka bentuk, bagaimana sesuatu kursus itu direka bentuk, dan juga bagaimana kita ingin menguruskan peserta kita, dan juga menetapkan kandungan, dan juga macam mana kita nak track kemajuan peserta. Bila kita kata track kemajuan peserta ini, sebenarnya dia mencakupi aspek penilaian. Dan seterusnya adalah saya akan bercerita ataupun saya berkongsi kenapa saya memilih platform Talent LMS, di mana Talent LMS ini memegang konsep ataupun motto easy to learn, easy to use dan easy to like. Dan kalau kita perhatikan dalam slide ini, prestasi Talent LMS ni setakat tahun 2022 kalau saya tak silap, dia mencapai rating 95%, iaitu ini adalah hasil daripada feedback daripada syarikat-syarikat besar, di mana kebanyakan company LMS ini ataupun kebanyakan company yang mengguna Talent LMS ni, saya boleh katakan ikut rekod dia telah mencakupi 20 industri kalau saya tak silap. Dan based on slide ini pun menunjukkan bahawa Talent LMS ni adalah dalam top 20 dari aspek user experience dan juga customer experience. Untuk lanjutan ataupun perbincangan lebih lanjut, saya akan menyentuh dari aspek features Talent LMS, di mana features Talent LMS ini dari hasil daripada pemahaman saya, sebenarnya dia banyak memfokuskan kepada reka bentuk platform itu sendiri, di mana bila kita kata bahawa reka bentuk platform itu sendiri, dia mencakupi, dia menitik beratkan aspek kaedah penyampaian, kandungan, dan juga bagaimana kita menguruskan prestasi peserta kita sendiri. Pemilihan Talent LMS ini disebabkan oleh ciri-ciri featuresnya. Yang pertama adalah dari aspek pembinaan, di mana bila kita kata tentang pembinaan platform Talent LMS ini, dia merujuk kepada reka bentuk kursus platform. Kursus ini merujuk kepada kandungan, dan juga pada masa yang sama dia memfokuskan daripada perspektif pengajar. So di mana pengajar dia boleh membina kursus dia sendiri dengan mudah, dan dia boleh mengupload video presentation ataupun recording yang telah dilakukan dengan cara drag and drop sahaja. Dan pada masa yang sama, pengajar boleh juga menggunakan kursus-kursus yang dah sedia ada dalam platform Talent LMS ini. Satu lagi, dari aspek pembinaan platform ini, kita boleh latihan ataupun kursus itu dia boleh dilaksanakan secara live session ataupun recording. Jadi peserta atau pengguna dia boleh mendaftar sendiri, dan untuk dari segi notification ataupun peringatan akan diberikan secara automatik. Maksudnya peringatan automatik ini adalah sekiranya ada latihan-latihan untuk masa akan datang. Pada masa yang sama, pengajar juga dia boleh membina ujian dan kuis untuk mengukur prestasi peserta selepas tamat sesuatu latihan ataupun kursus. Dan juga boleh melalui platform ini, pengajar dia boleh create ataupun boleh cipta ataupun sediakan sijil latihan. Ciri kedua adalah tersusun ataupun organize. Okey, features dalam Talent LMS ni dia dah disusun dengan mudah, dan memastikan pengajar itu dia senang nak track prestasi peserta dia, dan juga bila dia dapat track prestasi peserta dia, jadi dia dapat menyediakan apakah peraturan penyelesaian bagi membimbing peserta, dan peserta sendiri dia mudah untuk mendapatkan information dalam Talent LMS ni, sebab setiap kursus itu dia dah susun mengikut kategori. Dan sebagai pengajar pula, dia senang nak
apa orang kata pool peserta nak hantar jemputan sebab dia boleh laksanakan dia secara pukal. Dan dari segi aspek akses ataupun authorization, yang ini lebih memfokuskan kepada pengajar itu sendiri, di mana dia yang akan menetapkan siapa individu tersebut dan apakah akses yang dia boleh dapat. Okey, ciri yang seterusnya adalah customize. Ciri platform Tele-LMS ni dari aspek reka bentuk dia adalah bersifat menyeluruh, di mana pengajar dia boleh mereka bentuk sendiri mereka punya brand, mereka punya logo, dan boleh tambah homepage dekat dalam platform mereka, platform Tele-LMS, di mana based on the homepage tu dia boleh tetapkan boleh create homepage tu based on the kursus. Jadi peserta pun dia senang nak masuk dalam kursus-kursus tertentu based on the homepage. Dan juga Tele-LMS ni dia bersifat localized, maksudnya semua peserta dia boleh access dekat mana-mana saja mereka berada, wherever they are, which country they are. And then maksudnya dia tak kisahlah dari bila kita kata wherever country, and then even diorang punya timing pun according to diorang punya country. And then at the same time dari segi bahasa, dia menyokong 30 buah bahasa. Tadi kita dah touch dari aspek reka bentuk kandungan. Seterusnya kita touch dari aspek penyampaian. So di mana as usual bila e-learning dia is easy, kita nak jumpa, berhubung, meet and connect dengan orang lain. So which is via video conference ataupun just leave kita punya maklum balas, feedback, discussion, perbincangan ataupun message. Dan a good thing about Tele-LMS ni adalah cara dia menambahkan keseronokan dalam sesuatu kursus tu adalah melalui kursus Gamify. Di mana kursus Gamify ni dia ada sediakan lencana badges, mata, tahap, leaderboards dan juga ganjaran. So this is one of the way nak tarik minat peserta untuk join ataupun stay in the kursus. The next adalah kursus ni, penyampaian ni peserta dia boleh menggunakan pelbagai peranti, sama ada mobile, telefon bimbit, desktop, laptop dan sebagainya. Also at the same time peserta dia boleh berlatih latihan mereka ataupun kursus kuis secara offline, dan apa yang mereka lakukan tu akan synchronize ataupun disegerakan dengan kemajuan peserta ni apabila dia online. Features Tele-LMS ni adalah dari aspek skala, di mana yang first adalah mudah menjangkau semua orang dalam satu akaun. Maksudnya dekat sini dia lebih dekat dengan aspek pentadbiran dan juga mengurus, maksudnya dari perspektif pengajar lah. So bila mana katalah kita ada peserta, jadi kita akan, ataupun senang kita katalah kita pensyarah. Okay, kita ada laksanakan kursus melalui online. Jadi sebagai pensyarah kita punya kursus-kursus tertentu. Jadi kita boleh takbirkan atau kita susun peserta kita ni berdasarkan pada kursus-kursus tertentu. And then seterusnya mengautomasikan tugas ni adalah dari aspek mengautomasikan ni adalah autopilot. Maksudnya tugas pentadbiran tu secara autopilot. So antara tugas-tugas autopilot dia adalah seperti menghantar email secara automatik, auto assign dan juga keluarkan peserta daripada sesuatu kursus. Kita nak tetapkan tarikh untuk kursus latihan untuk masa akan datang. And then kita nak mengatur kursus yang ada sequence ataupun bersiri, dan bagaimana kita nak menyahaktifkan peserta yang tak lagi aktif dalam kita punya kursus. Dan seterusnya, yang ini analisis dengan laporan mendalam ni dia lebih berkait rapat dengan penilaian peserta. So dari mana kita boleh track kita punya latihan ataupun peserta tu melalui laporan masa nyata, berjadual dan tersesuai, dashboard yang dinamik, infografik dan juga Excel yang boleh dieksport. Secara keseluruhan, Tele-LMS ni dia punya features dia, walaupun dia adalah secara online, tapi dia tetap menekankan aspek reka bentuk kandungan latihan, pelaksanaan dan juga penilaian sesuatu latihan. And this is one of the reason kenapa saya memilih Tele-LMS, kerana even though kita melaksanakan sesuatu latihan itu secara moden, secara atas salian, tetapi aspek asas penting dalam latihan itu masih diterapkan atau masih ditekankan. Again, yang seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat balik ciri-ciri features dalam LMS, iaitu dari segi pembinaan dia, bagaimana dia menyusun kursus dalam LMS, bagaimana di customize, bagaimana kaedah penyampaian dan juga skill tu, all these features, kelima-lima features ini sebenarnya mencakupi aspek reka bentuk kandungan, pelaksanaan itu merujuk kepada penyampaian dan juga penilaian.